Itu dia slide kita. Jadi hari ini kita akan belajar kegunaan RSI dan juga stokastik. Jadi hari ini minggu ni kita akan sentuh secara luar dulu, kasar dulu. Generally apa yang orang pakai lah untuk stokastik RSI ni, macam mana trader-trader yang mahir trade di luar sana menggunakan teknik-teknik indikator ni. Dan juga insyaAllah pada minggu depan tuan-tuan juga kena ikut jugalah, sebab ilmu kita ni kita share 2 minggu. Mana pada minggu depan kita akan cuba huraikan mengenai yang lebih detail menggunakan divergent untuk RSI dan juga stokastik ni, macam mana kita nak trade. Boleh Cepat? Okey, jadi untuk RSI ni dia sebenarnya dipanggil relative strength indicator. Jadi bukannya semua trader menggunakan RSI ni. Kita lebih kata apa, trader yang sesuai menggunakan RSI ni merupakan trader swing sebab dia signal dia keluar tu agak lambat. Market dah jalan dulu baru dia keluar lah. Itu sebabnya kita kena combine dengan indikator yang lebih laju. Nanti kita akan combine dengan stokastik lah. Jadi untuk RSI ni kita boleh tahulah, kita boleh tahu dia punya trend macam mana. Kalau kita tengok indikator tu dia lebih daripada 60, kita boleh kata market sedang bullish. Dan sekiranya market sideways dia akan main di area 40 ke 60. Ini market yang biasa kita tengok di level lebih kecil, dia akan buat high low yang tidak mampu break resistance dan juga support yang terdekat lah. Dan yang terakhir market bearish, sekiranya kita dapat tengok RSI kita kurang daripada 40. Jadi sekiranya RSI ni kurang daripada 40, kita akan dapat lihat yang price ni sebenarnya dia sedang turun ataupun dia sedang mood dia bearish. Jadi selain pada kita nak tahu kena pasti trend, kita boleh juga tahu yang trend reversal menggunakan RSI indicator. Macam kat sebelah image sebelah ni, kita ada overbought dengan oversold area. Jadi sekiranya trend reversal ni kita tengok price gerak cross 30 dari bawah. Ini dari bawah ya. Kita tengok dia cross ke atas 30, misalnya kita boleh entry buy kat sini menggunakan stokastik. Dan yang kedua, price bergerak cross 70 dari atas. Maksudnya di zone overbought atas 70 dan dia cross ke bawah. Sini kita boleh katakan yang price sedang nak turun lah. Kita boleh buat entry point kat situ. Jadi ini kita share standard basic setup lah menggunakan buy untuk buy di RSI indicator. Jadi kita kena tengok value cross 30 ke atas, oversold area ni ke atas. Kemudian kita entry apabila candle bullish ya, candle nampak candle biru, dan kita akan letak stop loss di bawah 10 pip, di bawah support yang terdekat. Tuan kena mahir lah support resistance. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu apa itu support resistance, boleh belajar di video-video kita yang sebelum ini. Boleh tengok di YouTube dan juga di Facebook jugalah. Okay, dan satu lagi untuk TP, kita boleh ambil 20 pips ya. Ini standard lah. Tapi memandangkan RSI ni sebab dia lagging indicator, dia keluar lambat, tapi dan signal dia agak mantap lah kalau kita pastikan betul-betul kalau kita dapat. Jadi kita boleh hold lama. Jadi macam mana kita nak hold lama, salah satu yang indikator kita boleh pakai untuk hold lama adalah sekiranya price tu dia masih belum cross 70 ke bawah. Maksudnya biar saja dia naik sampai overbought area ni, dan once dia cross ni baru kita tutup profit kita. Itu dia cara dia untuk kita buat buy. Dan untuk sell pula kita akan menggunakan reversal lah, saya terbalik pada buy tadi. Signalnya kita kena tengok RSI ni di bawah 70. So RSI ni dia kena cross 70 ke bawah. Ni macam di sini 70 dan ke bawah dia akan entry, kita akan entry sell kat sini. Dan seterusnya apabila price candle yang kita nak cari adalah candle sell lah, candle warna merah yang selepas RSI bawah 70, kita boleh tahu entry. Ini maksud confirmation lah price nak turun. Jadi TP kita ambil stop loss, kita ambil 10 pip di bawah resistance dekat, dan TP kita nak lebih selamat 20 pip, ataupun macam yang tadi kita boleh hold sampai price tu dia masuk oversold area dan dia cross ke 30. Kat situ kita boleh keluar exit lah. Untuk kita boleh exit trade. Kita boleh exit trade dekat exit sell kita di sini. Jadi kita kat situ kita akan dapat lah. Ni contoh kalau kita buat entry buy menggunakan RSI indicator. Jadi tuan-tuan dapat lihat kita entry pada 20 September 16 bulan 16 petang, pukul 4 petang. Jadi apabila kita entry kat sini ada candle buy
Dan di RSI pun dia cross dia berada 30, dia akan kita boleh entry buy, dan kita exit apabila sampai 23 bulan di pukul 9 malam, yang mana price dia sudah menunjukkan sini dia nak patah balik, iaitu dengan dia cross dari 70 ke bawah. So kita hold saya sampai ke sini, dan kita sini akan ikutkan pair ni Australian dollar lah. Jadi Australian dollar memang kita faham dah bergerak lambat. Untuk trade ni kita dapat win risk reward ratio yang cantik, iaitu 2.26 dengan 60 pip keuntungan. Kita punya stop loss dalam 25 pip. Jadi ni trade yang bagus lah. Cuma signal yang keluar ni agak lambat, dan biasanya signal-signal macam ni dia akan dia keluar 1-2 dalam satu tempoh yang panjang lah menggunakan teknik RSI. Dan seterusnya kita dapat lihat kat sini entry sell, yang mana kita entry apabila price sudah cross daripada 70 ke bawah, kita entry kat sini. Dan kita letak stop loss kita di atas 10 pip di atas yang resistance terdekat, biar dia buat kerja dia. Dan apabila price sudah sampai ke oversold area, kita stand by untuk close. Jadi bila price sudah sampai ke 30 menunjukkan price sudah ready untuk patah balik. Jadi kat sini kita akan close trade, dan kat sini kita dapatlah dalam 130 pip. Okay, compare dengan stop loss kita dalam 25 pip. Banyak sifat kan? Banyak. Jadi ini rahsia lah kena orang pakai teknik RSI lah, yang mana orang boleh hold lama. Kalau tuan-tuan tengok pasal tadi, kita guna trade di H1 pun kita boleh hold sampai ni seminggu lah, 23 sampai 30 bulan trade, baru dia RSI dia patah balik kan. Dahsyat. Sebenarnya saya pas ke C4F nak ceritakan apa itu stokastik. Okey, stokastik ataupun stokastik oscillator. Okey, stokastik ni adalah petunjuk momentum yang membandingkan harga penutupan terakhir berbanding dengan julat perdagangan sebelumnya dalam jangka masa tertentu. Di mana tuan-tuan dia terdiri daripada dua benda, dua unsur lah, dua line, di mana line biru dan line merah, 3 level, iaitu level 80, level 50, level 20. Okay, nanti kita akan tengok dekat graf lagi lebih faham lah. Okay, no explanation. Alright, so next. Okay, apa kegunaan dia? Bukan muka dia. Okay, dia kata, dia pun tak faham apa kegunaan dia. Kegunaan stokastik ni yang pertama adalah, untuk menggunakan stokastik oscillator, penting untuk memahami dengan tepat apa yang ditunjukkan oleh bacaan anda. Tuan-tuan kena tahu yang mana area oversold, yang mana area yang perlu dijual, dibeli, okay? Yang mana dah tak boleh nak jual dah. Okay, oversell, okay. So kita akan tengok dekat sini, oversold dan mana overbought. Okay, kita akan tengok. Okay, stokastik oscillator adalah pengayun terikat yang bermaksud ia beroperasi pada skala 0 hingga 100. Okay, di mana skala ini mewakili keseluruhan julat perdagangan aset selama 14 hari, tuan-tuan. Dan peratusan terakhir menunjukkan di mana harga penutupan terakhir berada dalam julat. Dan ia memudahkan untuk mengenal pasti isyarat overbought dan oversold macam saya cakap tadi. Okey, tak kira lah seberapa cepat harga pasaran dia berubah, dia laju ke, dia lambat ke, atau bagaimana volume pasaran berubah-ubah, pengguna stokastik akan sentiasa bergerak dalam julat ni. Dia tak bergerak mana dah. Dia kalau lebih dia akan jadi overbought, kalau dia kurang dia akan jadi oversold. Macam tu je. Sekiranya terdapat bacaan lebih dari 80, pasaran akan dianggap sebagai overbought. Okey, nanti kita akan lihat dekat graf. Dan sementara pembacaan di bawah 20 akan dianggap sebagai oversold. Faham Okey, tu nanti kita akan lihat macam mana tu, apa yang cerita pasal 80 lebih 80 overbought, kurang pada 20 oversold. Okey, so kita akan lihat nanti. Alright. Stokastik. Okey, so simple saja. So trading setup dia untuk buy. Buy senang saja. Okey. Bila dia berada di level bawah, okey, di bawah daripada 20, menunjukkan beras berada dalam keadaan oversold. Maknanya di bawah 20 tu dia dah terlebih jual lah. Tuan-tuan tak boleh nak jual lagi dah. Jangan jual dah. Itu dah terlebih, maknanya dah ramai sangat dah orang jual. Maknanya dia tak ada orang, maknanya dia akan naik balik punya. Dia akan naik cari pembeli. Jika stock berada di bawah 10, bermakna market sangat oversold dan tidak ada kekuatan untuk turun lebih rendah. Ini salah satu petunjuk yang sangat baik untuk tuan-tuan nak buy. So pada kawasan ni tuan-tuan akan tunggu untuk signal buy. Dia mesti akan retrace. Okay? Pasal apa buat muka tu sebenarnya? Pasal apa buat muka macam ni? Sama tiru muka dia. Muka yang tepi tu kan. Dia pun dia nak buy tu, dia pun confused. Moncong. Okay, so untuk sell pula dia terkejut. Sebab apa dia terkejut, tuan-tuan? Benda sell Okay, level atas daripada 20 menunjukkan price berada dalam keadaan overbought. Dah tersangat dah. Tetapi kalau dia boleh lagi pergi atas, maknanya dia akan pergi ke resisten yang seterusnya ataupun resisten yang paling maksimum, resisten yang paling kuat, bermakna stop dia berada di atas 80. Bila berada 80, maknanya sakit dia sangat overbought dah.
Orang dah beli berapa banyak dah. Dan tu dah tak ada kekuatan dah, dah naik lebih tinggi. Macam tu lah maksud dia lebih kurang kan. Pada kawasan ni tuan-tuan, kita tunggu untuk signal sell. So kita akan pass pada tipu F untuk macam mana combination dia ni lagi baik. Boleh sebenarnya? Boleh C4F. Ini contoh kita nak menggunakan ni C4F tak catat lagi. Oh, ada lagi. Sorry. Lupa. Okay. So syarat stokastik macam tu lah. Dia keadaan dia tuan-tuan boleh lihat dekat bawah. Bawah ni kita tak pernah nampak clear sangat lah. So menunjukkan dia ada dua line yang saya cakap tadi, biru merah ataupun hijau merah lah, untuk menentukan pergerakan. Sekiranya dia menguncup, tuan-tuan tengok menguncup dekat atas dan dia retrace dekat bahagian resisten dekat atas tu. Okay, sama dengan bahagian stokastik yang bawah tu. Stokastik bawah tu nampak dia punya line tu bila cross dia mengembang. Dia semakin mengembang dan berada, dan kita tengok di graf candlestick di atas dia dah break kawasan resisten, maka kekuatan untuk naik tu sangatlah. Itu dia punya logik lah. Okay, dia punya setup dia lah macam tu lah keadaan dia. Okay. Ini kira ni hidden technique. Ada lagi rasanya? Okey. Trend yang kuat apabila stokastik berada, macam kita kata tadi, di kawasan jual berlebihan, overbought. Dan jangan melawan trend ya. Cuba bertahan dengan perdagangan anda, ikut trend. Jangan lawan trend. Bila dia berada di atas 80 dan di atas 90 dia dah menjadi oversell. Overbought, okey. So kita akan cari signal untuk sell. Di sini tuan-tuan memang setup yang sangat cantik untuk tuan-tuan cari setup sell. Tetapi selagi mana dia tak turun daripada overbought tadi, overbought atas 80 tadi, 90 tadi, dia tak turun masuk ke 80 lagi. Jangan tuan-tuan, jangan lawan trend. Dia masuk 80 baru tuan-tuan start sell. Macam itulah lebih kurang kan. So nanti kita akan lihat dekat sepas dekat C4S untuk gabungan antara kedua-duanya sekali. Ya, baik C4F. Terima kasih. Jadi ini adalah teknik gabungan lah. Dia buat gabungan fusion kat situ. Jadi gabungan RSI dan stokastik ni memang terbukti lah dapat membantu trader membuat keputusan yang lebih tepat bila kita nak buy, bila kita nak sell. Jadi kita untuk tujuan kita gabungkan indikator ni adalah untuk kita kenal pasti. Kita kena kenal pasti trend dan juga kita kena cari peluang entry lah. Macam mana kita nak entry point. Jadi untuk kita kenal pasti trend, kita menggunakan lagging indicator kita RSI. Dan stokastik kita pakai setting yang standard di MT5 533. Jadi 533, kenapa kita pakai 533 tak pakai 8 ataupun 15? Jadi 5 ni dia lebih cepat. Dia lebih cepat ikut harga yang terkini dan kita boleh sebenarnya lebih entry dan lebih selamat sekiranya kita filter trade kita menggunakan RSI. Jadi RSI yang kita nak tengok adalah apabila price contohnya kita setup buy, kita pastikan RSI kita di atas 50, iaitu kita dapat tengok yang kita pastikan bahawa trend adalah trend bullish. Jadi apabila candle bullish close di atas stochastic value, cross dari 20 ke bawah, dari bawah maksudnya stochastic 20 dia naik atas dari 20, kita boleh entry buy. Stop loss macam biasa 10 pip support terdekat, 20 pip di resistance seterusnya. Jadi ini juga salah satu cara kita untuk re-entry SOP RSI tadi lah. Sekiranya RSI kita terlepas entry setup yang cantik, kita boleh entry menggunakan stochastic untuk re-entry. Manakala untuk bearish sell setup, kita pastikan RSI kita di bawah 50, bawah 50. Kita confirm yang price adalah bearish mood. Dan apabila candle bearish close selepas stochastic cross 80 dari 80 ke atas, kita boleh masuk market dengan short position. Stop loss kita di kawasan resistance dekat ni terbalik, tempat tukar, dan stop loss TP kita di atas support 20 pip atau di yang lebih jauh lah di bawah support yang dekat. Boleh hold sekiranya price masih belum cross 30 ke atas. Ini tips untuk kita sekiranya kita trade menggunakan RSI. Jadi ini contoh kalau kita buy entry menggunakan stochastic dan juga RSI. Jadi indikator pertama kita pakai macam kita buat pagar kat sini kan. Ini contoh entry kita yang solid kita boleh dapat, iaitu RSI di atas 50. Kita dapat tengok RSI dia cross 50 dan sini stochastic dia cross 20 ke bawah, dari bawah. Jadi apabila dia buat patah balik, kita boleh entry buy dan kita boleh hold sampai ke RSI dia close 70 ke bawah kat sini. Okay, dia cross nak 30, maksudnya kita jangka dia nak patah balik. Itu dia sebab dia. Jadi apabila kita nampak macam tu, kita dapat tengoklah kita punya entry kita ni, kita punya win-lose ratio ni memang sangat cantik. Yang mana risk reward ratio kita dalam 3.58, TP kita 141.9.
dengan kita punya TP kita 141.9 pip. Win risk reward ratio kita 3.58 pip. Jadi ini indikator yang memang sangat-sangat membantu. Saya memang tukarlah recommend untuk pada newbie trader yang agak-agak tak faham lagi macam mana nak pakai price action boleh pakai indikator macam ni, insya-Allah boleh membantu. Tapi kena follow SOP yang ketat lah supaya kita boleh tahu yang price ni boleh naik sampai bila. Jadi stokastik kita pakai 533. Dan kita tengok price dia break higher high dan kita dapat lihat RSI walaupun dia buat penurunan tak sampai ke 30 tapi dia naik semula. Kita dapat tengok market sedang bullish lah. So kat sini kita dapat tengok price market masuk bullish mood ke semula. Kita akan dapat lihat kat sini yang peluang untuk re-entry buy yang mana price sudah cross 20 dari bawah lah untuk stokastik. Sini price di dalam bullish trend dan juga stokastik dia cross 20 ke atas. Jadi kita boleh entry buy semula untuk hold lebih lama lah sampai ke area RSI sudah patah ke 30 kat sini. Boleh Syafai? Cantik. Terbaik. Setup yang cantik untuk kita buy. Seterusnya kita akan tengok sell setup. Jadi untuk sell setup ni yang kita kata re-entry tadi. So apabila re-entry ni kita dapat lihat kalau kita gunakan hanya RSI, kita akan entry sekiranya price dia close di bawah 70 bawah 70 kita akan boleh entry. So kita entry kat sini dia akan tahan floating sampai price patah balik di sini. Tapi sekiranya tuan-tuan dapat lihat kat sini yang ada dah terlepas point ni, macam mana kita nak entry balik, kita akan buka stokastik 533 buka stokastik dan kita akan dapat lihat price sampai satu point yang mana dia tak larat naik dah, dia akan patah balik 20 dari 80 ke bawah. Kat sini kita boleh entry sell. Kita dapat lihat price sudah RSI di bawah 50 dan juga stokastik cross 80 dari atas. Jadi ini menunjukkan price ready untuk turun ke bawah. Hold kita boleh hold sampai ke stokastik kita, RSI kita cross dari 30 ke bawah, dari bawah lah. Ini kita dapat untuk setup ni kita dapat win risk reward ratio 2.76 iaitu sebanyak 50 pip stop loss, 46.8 stop loss pip dan untuk TP kita 129.3 pip untuk pair New Zealand dollar. Ini indikator ni boleh pakai di semua trading instrument, sama ada forex, kripto, minyak ataupun gold. InsyaAllah selamat. Okay, ni Sifai nak demo sikit ke? Alright, terima kasih Sifai untuk penerangan yang sangat-sangat mantap. Okay, so untuk saya akan review sikit Sifai lah dekat kita punya graf yang real lah Sifai kan, bagaimana gabungan dua-dua ni menghasilkan result yang baik. Ya betul. Okay, InsyaAllah. Alright, so kita akan tengok pair yang saya tengok tadi, AUD, CAD. So tuan-tuan boleh lihat sendiri ya. Di sini kita ada, kalau tuan lihat dekat bacaan TP ni kan. Okey, untuk RSI 70, RSI 60, okey. Dia 60, RSI 70. Okey, kalau tuan-tuan perasan, RSI 60 ni berada di kawasan resisten yang sangat-sangat high volume. Okey, yang benar RSI 70 ni, kalau atas pada 70 ni bermaksud dia dah over lah. Overbought, okey, overbought. Sama juga dengan ni, kalau kata benda ni combination antara RSI dengan stock, bermaksud kalau RSI ni berada di atas 60 dan juga stock ni berada di atas 70, tuan-tuan kena alert lah. Maknanya alert untuk standby untuk sell. Sebab apa? Dia sudah ada di kawasan yang dia akan turun. Tetapi tunggu dulu. Kukuhkan tuan-tuan punya signal dulu sekiranya dia pergi ke kawasan overbought. Okey, bermaksud di RSI dia akan lebih daripada 70. Sebab tuan-tuan betul begini, dia dah jadi 71, 70 lebih kan. Dia dah lebih daripada 70, bermaksud dia dah overbought. Dan juga stok pada masa yang sama di bawah ini melebihi 80. Nampak tuan-tuan, melebihi 80 dia dah jadi overbought. Jadi kekuatan untuk turun dia sangat-sangatlah tinggi. Jadi di sini tuan-tuan dapat bacaan yang sangat baik, nampak tak? Tuan-tuan dapat untung dah dekat sini. So bila kita entry sell dekat sini, okay, short position, kita entry sell dekat sini, nampak tak tepat dengan area sini, tuan-tuan dah boleh dapat profit banyak mana. Tuan-tuan carilah dia punya take profit tu dekat area support yang paling hampir dengan dia. Yang kuat support dekat bawah ni, okay? Bawah ni yang support dia yang kuat dekat ni. High volume area support yang logik sini adalah support yang kuat ni. Kalau tuan-tuan tukar kepada line chart, tuan akan dapat lihat support yang kuat adalah di sini, okay? Di area sini, okay? So situlah keuntungannya. Okay, so stop loss tetap 10 pip kat atas pun tak ada masalah.
Itu dah C4S. Sebab combination antara dua indikator ini adalah sangat kukuh. Bila kukuh, stop loss tuan-tuan tak 10 pip pun tak ada masalah. Salah satu contoh dia, faham. So bila kata berada di kawasan atas, di mana RSI atas daripada 60, di kawasan ni maknanya dia dah tak boleh pergi dah. Kalau tuan-tuan kita combine dengan resistance kita, tuan-tuan boleh lihat, kita ambil horizontal line, tengok tuan-tuan ni, dia dah berada di kawasan very 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 high volume area untuk resistance. Nampak tak tuan-tuan, berapa kali test ni, berapa kali test. Memang kuat sangat, teramat-amat kuat, okey. Dan disokong pula oleh RSI dengan stokastik, di mana RSI dia berada di kawasan area overbought. Dan dia juga stokastik dia berada di kawasan overbought juga, iaitu atas 80, RSI atas 60. So kawasan ini sangat-sangatlah baik, menjadikan dia signal yang sangat-sangat tepat untuk tuan-tuan entry sell, dan tuan-tuan boleh dapat profit dia. Okey, boleh faham Boleh faham. Okey, alhamdulillah. Okey. So macam itulah tuan-tuan, ini area yang sangat baik tuan-tuan, area yang sangat baik untuk keadaan yang macam ni. Okey. Alright, so C4S lepas untuk oversell pula lah, boleh sebenarnya. C4S ni, okay, ini area overbought area lah, ataupun sell area lah. So kita akan cuba lihat price apabila sudah sampai di kawasan. Tengok, kita cuba tengok price yang terkini lah. Ini contoh menggunakan Euro USD pada hari tu, tempoh hari, tak apa kita padam. Ini dah selesai profit. So kita nak cari peluang buy lah. Tadi C4F dia tunjuk peluang untuk kita buy, peluang untuk kita sell lah C4F. Jadi untuk Euro USD, kita cuba aku buka kita punya mata stokastik kita kat sini bawah ni. Sorry saya adjust tadi jadi tak apa cantik. Jadi untuk menggunakan stokastik RSI ni memang kita kena kecilkan jugalah carta, kita nak tengok pergerakan semasa macam mana. So kita dapat lihat price yang potential reversal area. So potential reversal area yang pertama kita dapat lihat kat sini, sebab ini adalah kawasan resistance become support ataupun kawasan short zone. Ini pernah jadi support yang sangat-sangat kuat sebelum ni. Pernah jadi support yang sangat-sangat kuat. Ini major short zone. Tuan-tuan perasan, dan kat sini kita dapat lihat price sedang reject. Jadi macam kita discuss sebelum ni, RSI ini memang tak cantik lah untuk kita buy walaupun RSI ke atas 30. Tapi kita dapat lihat RSI sebenarnya dia nak turun lagi untuk stokastik. Jadi kita take entry. Jadi pastikan dia sampai semula ke area buy, baru kita boleh entry semula lah untuk kita buy di Euro USD. So bagi saya ini adalah, kita cuba tengok point yang solid yang kita entry buy. So ini adalah point yang entry buy yang solid. Okay, yang mana price RSI di atas 50 dan juga stokastik kita ni di bawah, dari 20 cross ke atas. Okay, kita tanda dengan vertical line. Kita cuba ambil vertical line untuk kita tanda. Point yang entry solid kita untuk kita buy. So di sini nampak kita boleh entry buy di sini. Dan kita boleh stop kita punya TP kita sampai ke dia touch balik ke kawasan short zone kita ke di atas sini. So ini point pertama, sekiranya tuan-tuan dapat detect ini kawasan short zone yang tinggi, ataupun tuan-tuan boleh tunggu dia patah balik ke 30 area sinilah, kita boleh akan TP balik. So kita boleh close position kita bila price sudah cross ke 30 ke bawah lah. Dan kat sini kalau ikutkan kita punya position kita untuk buy, kita akan close di line merah. Okey, stop loss kita mungkin kita ambil besar sikit. Dan kat sini kita dapatlah untung ni 50 pip. Stop loss kita dalam 30 pip, insya-Allah boleh buat profit. Boleh, guys. Dan kat sini memang kalau ikutkan banyaklah setup sell yang dia bagi. First dia cross bawah 30, ini memang kita boleh sell lagi. Yang kedua ini triple test di triple top lah, 3 top untuk kita sell. Mood sedang bearish, cantik. Dan ini sebenarnya stokastik dia bagi signal awal lagi untuk dia turun. Dan kat sini kita boleh entry sell sebenarnya kat sini. So kita boleh entry sell untuk price action sekarang ni. Kita boleh jangkakan untuk Euro USD ni, kita boleh short position lagi dekat area sini. Ini buy. Kita akan tunggu dia short sekiranya price di sini. Stop loss kita di atas support yang dekat
kalau ikutkan dia punya resistance ni tak cross, tak masuk ke oversold area, jadi dia akan jadi, bagi saya dia akan turun lebih jauh lagi. Jadi kita boleh hold lagi untuk Euro USD ni sampai dia akan buat bentuk macam ni. Dia akan oversold dan dia akan naik balik cross 30. Kat situ kita boleh close position. Bagi saya sekarang ni memang kita boleh hold lagi. That's fair. Boleh Nanti tu. Hmm. Alright. So saya akan buat pair satu lagi lah ya untuk RSI dengan stocks yang kita combination. Untuk yang saya akan buat bahagian untuk overbought di mana si overbought ni boleh menjadikan tuan-tuan dapat setup sell. Satu lagi dah pesan indikator ni tuan-tuan perlu banyak kesabaran lah. Kena banyak sabar, tunggukan dia punya SOP bagi cukup dahulu, baru tuan-tuan boleh buat entry. Barulah tepat insya-Allah ya tuan-tuan. Alright, tu je pesanan ringkas lah. Okay, so di sini tuan-tuan untuk pair AUD NZD. AUD NZD saya ada perasan satu tempat yang cantik. Okay, di mana tuan-tuan di mana kawasan itu adalah kawasan overbought dan tuan-tuan boleh standby untuk sell. Okay, macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh lihat dekat sini. Tengok tuan-tuan, saya nak cerita dulu. Okay. Sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan dia resistance very high volume area. Tetapi bila satu ketika candle boleh break area high volume area resistance, dia break area ni dan dia akan satu masa dia akan patah balik. Ini adalah penggunaan RSI dan stocks combination yang sangat cantik untuk keadaan macam ni. Macam mana tuan-tuan? Bila dia boleh dia banyak kali dia test resistance tak lepas, sekali dia lepas. Kita nak tahu bila sekali dia lepas dekat area mana, bila dia akan patah balik. So tuan-tuan kena combine dengan RSI dengan stocks. Tuan-tuan lihat di sini. Okay. Alright. RSI tuan-tuan lihat di sini area 60. 60 Okay, 60. Okay, kita tengok dia 60 kan. Okay, 60 tuan-tuan dah kena standby. Jangan share lagi, standby. Sampai dia pergi area 70, dia dah overbought more than 70. Dekat sini tuan-tuan dah boleh standby untuk sell. Sebenarnya pada saya boleh layer lah. Buatlah 2-3 layer ikut money management masing-masing. Dan juga tuan-tuan jangan tersilap kena combine juga dengan stokastik. So di sini stokastik tuan-tuan tengok area ini adalah area 60. Okey, maknanya price nak masuk untuk nak junam lah, tapi belum junam. Di sini area stokastik dia masuk area 70. Nampak memang cantik. Bila dia naik, nampak dia punya RSI pun dah masuk area 80, area 70 dan stokastik dah masuk area 80. Memang dia dah start overbought. Masa ini tuan-tuan memang kena standby untuk sell dan take profit tuan-tuan kena letak dekat area support yang paling hampir. Support yang paling hampir dekat mana tuan-tuan? Dekat area sinilah, high volume area support. Okay, ini adalah support yang paling hampir dekat continuous pattern ini. Okay, so di sini saja tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Daripada sini tuan-tuan dah boleh dapat banyak sangat profit. Okay. So sini. Okay, ni boleh long term ni H1. Kalau tuan-tuan nak main day pun boleh. Tuan-tuan carilah dekat day. Kalau tuan-tuan nak main day, tak ada masalah. Kita boleh cari dekat day, tak ada masalah. Tuan-tuan tengok dekat mana area yang dia ni, yang ni melebihi 60 dan melebihi 70. Tuan-tuan boleh cari kalau history dah. Okay, sini. History dia di sini, tuan-tuan lihat sini, area sini. Dia melebihi 60. Melebihi 70. Maknanya dia dah overbought dah. Dan juga di stokastik dia melebihi 70. Tuan tengok, melebihi 70. Nampak? 80, melebihi 80. Sorry, melebihi 80. Ini melebihi 70, ini melebihi 80. Sangat kuat tuan-tuan. Okay, bila nampak keadaan macam ni, maka dia akan turun. Okay, bila turun ke mana tuan-tuan? Dia akan turun ke kawasan support yang kuat sebelum ni. Iaitu di kawasan ini, support yang belum test. Okay, jadi di sini, tuan-tuan boleh buat keuntungan. Banyak tuan-tuan dekat bawah yang situ. Tuan-tuan tengok dekat overpeak tuan-tuan, 300 lebih pip. 300 lebih pip. Tapi untuk hari lah. Daily lah. Untuk daily. So benda ni boleh tinggal daily Tapi nak dapat setup ni lambat lah. So kena sabar lah kalau tuan-tuan nak untung untuk daily. Kalau tuan-tuan nak ambil H4 pun ada. Cari kat setup H4 yang mana lebih overbought ni. Overbought. Duduk overbought. Tuan-tuan standby lah. Okay, macam ni Yang ni overbought tuan-tuan lihat Yang ni overbought. Okay, 70 ke atas 70 ke atas. Ni 80 ke atas. Okay, kita nampak dia macam nak overbought tau. Dia macam overbought ni nak turun ni. Memang dia turun. Tapi dia turun tak banyak. Sebab apa dia turun tak banyak? Sebab tuan-tuan kena pastikan support yang paling hampir itu namanya persediaan lah. Dia akan turun balik. Okay, tapi kena faham. Sebab tu kita kena money management. So tuan-tuan combine lagi lah support dengan resistance kalau tuan-tuan faham. Contoh sini area overbought. Banyak kali dia mengingat area overbought dia tak turun-turun kan. Sekali dia turun. Tapi turun sikit saja. Sebab apa tu turun sikit? Sebab tuan-tuan kena faham. Sebab dia turun sikit. Sebab dekat sini ada satu area support yang belum lagi dia test. Dia mesti akan test kat sini dulu. So kena hati-hati Dia ada risiko dia juga. Tapi insya-Allah tuan-tuan kena
Dalam training ni ada risiko kekalahan dan kemenangan. Kalau boleh kita reducekan kekalahan tu, contoh kalau kita menang 10, kita kalah 2. Okey sebenarnya. Kita ada orang yang setiap masa menang, tak ada pemain perfect. Sedangkan power trader pun akan juga terciduk walaupun sekali dua, insyaAllah. Itu dalam proses, learning process lah. Itu learning process. Alright. Boleh Sifai? Ya, betul. Betul Sifai, betul. Jadi ada sebarang soalan Kak untuk kita punya sesi hari ni. Perkongsian kita hari ni, sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba jawab ya. Baik, untuk seterusnya saya akan tengok satu lagi pair lah sebelum kita akan tutup. Sekiranya tak ada sebarang soalan, kita akan cuba lihat pair gold. Boleh pakai tak Sifai? Sifai, rasa boleh pakai tak? Ya. Sifai rasa boleh pakai dekat gold tak? Kita cuba tengok Sifai. Cuba tengok dulu. InsyaAllah kalau benda tu kena sentak dia boleh pakai, kita cuba tengok. Kita tengok sama-sama tuan-tuan supaya buat kita tengok sama-sama. Betul. Okay, untuk gold kita cuba tengok di H1 So di H1 ni kita dapat lihat price naik turun, tapi kita boleh filter pergerakan dia di gold menggunakan RSI. Jadi kita dapat lihat price kebanyakannya dia sedang bullish mode. Jadi bila bullish mode kita cuba fokus set up untuk buy. Price apabila price di bawah sini, price cross atas 50 kita boleh buy. Jadi apabila price cross di atas ni kita dapat lihat lah. Dia cross 50 dan ini stokastik pun di atas 20, kita boleh entry buy di area sini. Okay, kita boleh entry buy di area sini. Stokastik di atas dan RSI pun atas 50, entry kita boleh entry buy di sini. So kita boleh entry buy. Long position. Kita tunggu sampai, kalau tuan boleh hold gold, insyaAllah dia boleh turun balik lah. Kalau gold, sekali kita punya exit point kita dekat sini. Dekat saja. Bila candle merah pertama keluar ni, sebab dia dah masuk oversold area dan dia batal balik. Ini entry pertama kita buy. Seterusnya di sini pun mood masih positif mood masih buy, jadi kita boleh stop loss kita boleh adjust untuk berapa pip di bawah kita punya stop loss. Jadi kalau ikutkan nipis lah kita punya di bawah support kita ni, tak banyak pun, dalam 60 pip macam tu dia turun. Kemudian apabila price sudah masuk semula ke dalam bullish mode, di sini kita dapat lihat RSI di cross 20 ke atas, kita boleh entry buy semula kat sini. Sini entry cantik, entry buy. Dapat engulfing lagi. Candle engulfing penting tuan-tuan. Kat sini ada candle engulfing tadi, untuk tuan-tuan perasan. Candle engulfing memang petanda yang baiklah untuk kita buat decision. Setelah dapat engulfing dan kita dapat lihat price sudah masuk RSI di bawah, masuk dalam atas 50, iaitu bullish trend, dan juga stokastik atas 533, atas 20 value dia 20 cross 20 dari bawah. Ini menunjukkan kita boleh hold lama untuk buy. Dan kalau ikutkan price kat sini kita entry betul-betul di atas engulfing candle tu, next candle close confirm engulfing, baru kita akan entry. Di sini jap saya adjust dia punya stop loss dulu jauh. Stop loss tak perlu jauh sebab sini kita dapat confirmation untuk kita buy. Dan kita boleh entry, kita boleh stop lah. Kita boleh hold lama lah sampai dia patah balik ke sini. Sini dari sini kita boleh hold balik. Nampak engulfing kat atas tu kan. Sini engulfing yang pertama, kita exit kat situ dah cukup. So dapatlah dalam 326 pip untuk RSI dan stokastik. Cantik sekali price action dia. Dan untuk gold pada sekarang ni, tengok apa gaya dia. Kalau kita ikutkan dia tak sampai lagi 20. Bagi saya ini agak risiko untuk kita buy sebab untuk kita akan menggunakan stokastik kita ni sebagai penentu. Bagi saya dia boleh turun lagi untuk dia patah balik buat stokastik kalau price dia masih di dalam mood bullish. Kira price dapat maintain dalam bullish punya mood, insya-Allah bagi saya dia boleh naik semula. Tapi kita kena tunggu price stokastik ni dia test masuk dalam area 20 ke bawah, baru dia patah balik ni atas 20, baru kita boleh entry buy. Boleh Syif? Boleh. Jadi saya nampak macam tu lah Syif. Jadi manakan tiada sebarang komen Syif. Jadi kita cuba hold. Kita sampai di sini saja Syif. Okey, terima kasih kepada So terima kasih kepada para pendengar kita yang sudi bertahan dan mendengar dengan kita.
Mudah-mudahan bukan apa kami share combination ni sebab ini untuk new trader yang tak ada apa-apa teknik lah, yang belum pergi mana-mana khusus. Tuan-tuan boleh gunakan ini sebagai salah satu panduan yang baik lah untuk tuan-tuan mula berdagang secara serius di dalam trading ni. Okay, so di mana tuan-tuan boleh gunakan RSI bergabungan dengan stokastik. Okay, setting yang betul. InsyaAllah tuan-tuan boleh membuat profit, di mana profit ini boleh menjadikan tuan-tuan lebih semangat untuk berjaya dalam bidang ini. Okay, so at least kita trade, at least ada sedikit ilmu, lebih baik daripada kita trade sembarono. Betul lah, bila ada sedikit ilmu. So terima kasih tuan-tuan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, tuan-tuan boleh share dekat kawan-kawan, walaupun yang mana tak tengok live pun tak ada masalah, boleh share lagi. Okay, so kita di penghujung rancangan Live Request yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Jangan lupa untuk bersama kami minggu depan untuk part 2. Part 2 RSI dan juga InsyaAllah. InsyaAllah. What's stopping you?